forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu saman fitnah Muhyiddin diperintah bayar 1.35 juta kepada Guan Eng. Saya baca sikit. Muhyiddin Yassin diperintah oleh Mahkamah Tinggi sementara tadi membayar ganti rugi sebanyak 1.35 juta kepada bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Kita dengar respon detail daripada Datuk Kamil. Dia akan letak komen macam biasa. Hari ini Presiden Bersatu saudara Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi berjumlah 1.35 juta ringgit kepada Lim Guan Eng selepas beliau didapati bertanggungjawab memfitnah pengurusi DAP itu saudara. Jadi Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain mengeluarkan perintah tersebut dan membenarkan tuntutan saman fitnah yang dikemukakan oleh Lim Guan Eng selaku plaintiff terhadap Tan Sri Muhyiddin berhubung isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Jadi Rosmawar mendapati Lim Guan Eng berjaya membuktikan kesnya terhadap Tan Sri Muhyiddin melalui prinsip imbangan keberangkalian, iaitu beban pembuktian bagi proses tuntutan. Ya, sebab itu beliau memerintahkan Tan Sri Muhyiddin yang juga selaku bekas Perdana Menteri membayar ganti rugi kepada Lim Guan Eng sebanyak 1.5 juta ringgit dan ganti rugi truk serta teladan masing-masing berjumlah 150,000 ringgit. Saya bila tengok benda begitu, saya terfikir apakah dengan hukuman tersebut menjadikan Tan Sri Muhyiddin hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Tapi tak tahulah, mungkin ini saman sivil saya, bukan saman jenayah. Tapi kalau saman pun, kalau 1.5 juta, kerana saya difahamkan, kalau saya baca kelayakan, saya tengok perlembagaan saya, perlembagaan tentang wakil-wakil rakyat ni saya, dia akan hilang kelayakan kalau dijatuhkan hukuman lebih daripada RM2,000. Ingat tak dulu Tin Chua pernah dijatuhkan hukuman RM2,002, maka dia hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen. Kerana dalam perkara 48, ni saya baca saya, dalam perkara 48 tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia adalah dan telah dapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal, dia seorang yang bankrupt, dia memegang satu jawatan pada pendapat lain, serta dinamakan untuk pemilihan ke mana-mana satu majlis parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Dia telah disabitkan atas satu kesalahan oleh satu mahkamah persekutuan, termasuk di Sabah, Sarawak dan Singapura, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas. Jadi kalau itu keadaan dalam perkara F, ada perkara E. Perkara 48 di bawah perlembagaan. Saya baca ni, apakah ini membolehkan Tan Sri Muhyiddin kehilangan jawatan sebagai ahli parlimen? Wallahu a'lam bishawab saudara. Mungkin saya salah. Saudara di jalanan, terima kasihlah sekuntun mawar merah untuk saya. Dan saya kalau boleh, kita tak maulah menggunakan mahkamah untuk membuatkan orang itu hilang jawatan. Saya lebih suka dalam politik ini kita bertanding secara anak jantan saya. Dan bagaimanapun saya difahamkan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah pun mengarahkan peguamnya untuk merayu keputusan tersebut kerana terlalu tinggi dan beliau yakin bahawa beliau tidak bersalah. Bagaimanapun sama-samalah kita tunggu kerana belum ada pula kenyataan bila pula perbicaraan berhubung rayuan tersebut akan dilakukan. Saya sekali lagi menyatakan selagi mahkamah tidak memutuskan seorang itu bersalah atau tidak, maka kita tak boleh mengatakan orang itu bersalah. Itu saja saya pegang prinsip saya. Cuma saya lihat kalau 1.5 juta, macam mana tu saya? Aduh, zaman sekarang ni sikit-sikit, saman pun sekarang ni tak ada main sikit-sikit saya. Saman hari ini semua melibatkan juta. Malahan saya tengok tadi ada juga katanya beberapa orang pengaruh ini saman oleh pimpinan negara sampai ke 1 bilion. Ada yang saman 100 juta, 200 juta. Ish. Mana nak cari saya? Kesan daripada tentulah kalau tak boleh nak bayar maka diisytiharkan muflis.
Tapi saya yakinlah kalau setakat 1.5 juta tu Tan Sri Muhyiddin boleh bayar, dia banyak duit saya. Cuma saya tak tahu apakah dia hilang kelayakan atau tidak sebagai ahli parlimen. Sama-samalah kita tunggu nanti saya. Saya tidaklah menuduh kata Tan Sri Muhyiddin dia banyak duit sangat-sangat, tapi dia bekas Perdana Menteri. Gajinya, simpanannya tentulah ada saya. Itu yang saya katakan, kalau setakat 1.5 juta ataupun dikurangkan ke dan sebagainya. Cuma sepengetahuan saya kalau lebih daripada RM2,000 hilang kelayakan. Itu mengikut perkara 48. Mungkin, ini mungkin saja pembacaan saya salah. Ini bukanlah satu fakta, melainkan biarlah orang pengamal-pengamal undang-undang yang memberi komennya saya. Umi Nurzi, terima kasih sekutu Bunga Merah untuk saya. Baik, saya menurut Kementerian Kesihatan yang melaporkan, ini agak merunsingkan kita juga saya, bahawa sejumlah 24,000, itu kira-kira 20% daripada 115,000 warga emas di Terengganu disahkan mengidap penyakit diabetes ataupun kencing manis. Demikian menurut Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embung. Katanya kira-kira 40,000 orang datang ke klinik kesihatan negeri itu untuk mendapatkan rawatan diabetes dan lebih separuh dari jumlah itu merupakan warga emas. Mengikut data Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2023, prevalence diabetes dalam kalangan dewasa berumur 18 tahun ke atas di Terengganu adalah sebanyak 16%, berbanding cuma 15.6% rakyat Malaysia. Jadi dalam situasi tersebut, beliau mengatakan situasi di Terengganu dengan peningkatan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, khususnya dalam kalangan warga emas, ia perlu segera ditangani secara holistik. Pertama sekali, kurangkan makanan manis. Dan banyakkan berehat, banyakkan bersenam. Kerana menurut Datuk Kasimani, pihaknya telah pun mengambil beberapa inisiatif, termasuk mengadakan program-program tertentu untuk membantu individu mencapai kawalan diabetes yang baik. Antaranya, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah mengadakan saringan kesihatan warga emas di 25 buah klinik desa dan 55 klinik kesihatan di seluruh negeri Terengganu. Saya ingatkan Kelantan saya. Di Kelantan ni orang Kelantan suka makan benda-benda yang manis. Rupanya Terengganu paling tinggi saya. Jadi sebab itu katanya setiap klinik kesihatan juga menubuhkan kelab warga emas dan aktiviti kelab dijalankan oleh ahli sendiri dengan kerjasama petugas klinik kesihatan. Saya dalam usia-usia warga emas ini eloklah berhati-hati. Saya rasa tak mahu melihat. Sebab kalau kencing manis selalunya, kalau kita luka lambat baik. Akhirnya berlaku satu yang amat malang apabila kalau belah kakinya, kaki terpaksa dipotong, kalau jari dipotong. Berhati-hati saya. Sebab saya melihat bahawa jumlah 24,000 warga emas di Terengganu adalah merupakan yang tertinggi disahkan mengidap penyakit diabetes. Dia lepas diabetes selalunya dia akan menyerang pula buah pinggang. Daripada buah pinggang, jantung. Takkanlah kita dalam usia-usia emas ini kita harus menderita dengan kesihatan. Jadilah warga yang sentiasa sihat. Dari kesihatan saya harus melaporkan juga nampak gayanya saya setelah 3-4 hari dulu kita melihat bagaimana ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika nampaknya agak mencemaskan. Tetapi petang ini, selalu petang Jumaat, kalau ada masa, kalau ada laporan, saya akan menyiarkan pada anda bahawa petang tadi, sekitar jam 6 petang, ringgit Malaysia ditutup dalam keadaan yang lebih kukuh berbanding dengan dolar Amerika. Ini didorong oleh keyakinan pasaran. Ya, saudara? Dan ringgit Malaysia meningkat kepada RM4.38 untuk $1 Amerika, berbeza dengan RM4.40 semalam saya. Saya juga dapat komen daripada Ketua Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Katanya keputusan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Fed Amerika, untuk menurunkan kadar dana persekutuan FFR sebanyak 25 mata asas memainkan peranan penting dalam memupuk keyakinan iaitu Fed committed melonggarkan dasar moneterinya. Jadi pada penutup dagangan, ringgit di kebanyakannya mengukuh berbanding sekumpulan mata wang utama. Ringgit meningkat
berbanding pound sterling kepada RM5.67 daripada RM5.68 semalam, dan bertambah sedikit berbanding dengan euro, iaitu RM4.72 daripada RM4.73 bagi satu dolar dia. Dan ringgit juga mengukuh berbanding dolar Singapura kepada RM3.31 berbanding RM3.31.78 semalam saya. Bagaimanapun kadar pertukaran antara Malaysia dengan Indonesia tidak berubah apabila rupiah Indonesia didagangkan pada 279.4 rupiah untuk satu ringgit Malaysia saya. Itulah yang perlu saya laporkan dalam kedudukannya. Saya melihat nampaknya bahawa ekonomi kita dalam keadaan yang semakin stabil. Orang nak kata apa pun katalah. Saya berdasar kepada data. Saya tidak hanya mengikut emosi saya dan tidak hanya mengikut andaian. Data-data dari pasaran hari Jumaat. Besok hari Senin pula baru kita tengok apa keadaannya. Begitu juga pasaran saham. Sebab ini ekonomi dunia memang dalam keadaan limbo saya, tak menentu. Ini kesan daripada Donald Trump sudah berjaya jadi Presiden Amerika, maka macam-macam boleh jadi saya. Apa yang dijangkakan tidak terjadi, apa yang diharapkan apakah mungkin terlaksana. Bagaimanapun saya agak besar hati semalam apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan telah pun menaikkan peruntukan untuk membina rumah baru di bawah program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS yang merupakan penjenamaan semula program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT saya. Jadi menurut Timbalan Perdana Menteri, kos pembinaan rumah dinaikkan kepada RM79,000 untuk satu unit berbanding cuma RM66,000 di Semenanjung. Sementara bagi Sabah, Sarawak, kos ditingkatkan kepada RM85,000 seunit berbanding RM79,000 harga yang lama. Sementara itu, untuk membaiki rumah pula, kerajaan akan membantu dengan memberi bantuan sejumlah RM15,000 dinaikkan kepada RM20,000 untuk Semenanjung, dan di Sabah dan Sarawak termasuk Labuan untuk membaiki rumah daripada RM17,000 naik kepada RM20,000 saudara. Sampai itu keluasan rumah-rumah untuk PPRTS ni saudara untuk memberi keselesaan juga ditambah daripada 660 kaki persegi kepada 680 kaki persegi. Terima kasih Datuk Seri Presiden saya. Ini Presiden UMNO yang begitu prihatin tentang untuk nasib rakyat yang mahu diberikan keselesaan sebaik mungkin. Mengikut keadaannya. Kita tak maulah rakyat kita ni bagaikan burung-burung merpati duduk dalam rumah-rumah yang kecil berhimpit-himpit. Kita juga tak mahu rakyat kita jadi macam mana di Hong Kong. Kalau sudah pergi ke Hong Kong, kebanyakan rakyatnya rumah satu bilik saja, saya kecil kawasannya. Dan saya tengok pun ngeri, tinggi nipis saja. Dan saya nampak bahawa kerajaan Madani ini begitu prihatin dan mahu memastikan agar keselesaan, lestari keselesaan rakyat itu perlu dijana sebaik mungkin. Terima kasih Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita saya baca detail lagi. Pasalnya kehakiman Rasmawa memutuskan kedemikian selepas mendapati Goh Eng berjaya dalam saman fitnahnya terhadap bekas Perdana Menteri itu berhubung isu pembatalan pengecualian cukai terhadap sebuah yayasan kebajikan. Dalam saman penyertaan tuntutan yang difailkan pada 27 Mac, Goh Eng berkata Muhyiddin ditahan SPRM pada 9 Mac dan dibebaskan dengan jaminan pada 11 petang. Katanya Muhyiddin mengeluarkan pernyataan fitnah pada hari sama yang diikuti dan 11 dan 12 Mac dalam Facebook miliknya dan kemudian diterbitkan oleh beberapa akhbar dan portal berita. Menurut ahli Parlimen Bagan itu, kenyataan fitnah terkait antaranya bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dengan memberi kuasa atau mengarahkan LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan apabila ia tidak patut dikenakan cukai. Akan kita mai tahu menjawab kerajaan. Apa anda baik-baik Ibrahim. Assalamualaikum.